14 inisiatif pendidikan diperkasa kerajaan negeri. Itu antara fokus berita Sabah hari ini. Kita langsung bersama Sabrina Baas. Silakan Sabrina. Ya, Ifah. Kerajaan negeri komited berkukuh pembangunan pendidikan melalui pelbagai inisiatif bantuan dan penghargaan kepada pelajar cemerlang. Antaranya Bagus, Sukses, Bistari dan Aksa. Ini termasuk bantuan yuran peperiksaan MUET untuk semua pelajar yang akan menduduki peperiksaan itu. Artinya anak-anak kita yang mengambil peperiksaan MUET tidak lagi membayar yuran sendiri tapi ditanggung oleh kerajaan. Setakat ini kita telah membelanjakan lebih 13 juta untuk lebih 10,000 anak-anak Sabah untuk tabung pendidikan negeri Sabah, dan kita telah membelanjakan pada tahun ini akan menghabiskan 74 juta untuk 14 inisiatif. Datuk Arifin berkata demikian kepada media selepas menyampaikan honorarium tabung pendidikan negeri Sabah TPNS kepada 96 pelajar cemerlang STPM dan MUET 2024 di Kota Kinabalu. Turut disampaikan bantuan sekali bayar kepada pelajar sarjana dan PhD yang meneruskan pengajian di universiti tempatan serta bantuan pejabat tugas-tugas khas. Ini akan menjadi salah satu bantuan kepada pelajar-pelajar cemerlang di sini untuk menuju ke degree akan datang. Ini sangat membantu kami lah, terutamanya bagi kami yang golongan B40. 1K ini sangat bermakna lah sebab dapat beli banyak benda, terutamanya untuk keperluan pergi ke IPTA dan universiti. Sebab tadi saya ada nampak event kerajaan negeri Sabah bagi bantuan kepada yang melanjutkan pelajaran kepada master dan juga PhD, dan ini memberi saya inspirasi untuk meneruskan pelajaran saya sebab maksud saya dibantu oleh kerajaan negeri Sabah. Polis Sabah merampas dan menyita dadah serta harta bernilai lebih 1.2 juta ringgit. Rampasan dilakukan dalam tempoh kurang 24 jam hasil serbuan di 2 kondominium berasingan di Kota Kinabalu. Serbuan dilakukan susulan penahanan seorang lelaki penganggur berusia 23 tahun dalam 2 operasi berasingan pada 4 dan 5 Julai lalu. Jabatan Sarjana Narkotik telah membuat satu rampasan dadah yang agak besar yang mana melibatkan jumlah rampasan syabu sebanyak 12.7 kilogram, ketamin 6.9 kg serta 25 paket jus ekstasi dan 10 biji pil ekstasi. Anggaran nilai rampasan adalah RM934,426 yang mana rampasan ini dibuat di sekitar bandaraya. Siasatan awal mendapati suspek dipercayai ahli sindiket dadah dan dadah yang dirampas disasarkan untuk pasaran tempatan dan luar negara. Datuk Jautih menggesa semua pihak agar mempertingkat kawalan di pintu masuk udara dan laut berikutan 2 laluan ini dijadikan trend untuk membawa masuk dadah ke Sabah. Sementara itu, di Tawau, polis berjaya merampas dadah jenis syabu seberat lebih 2 kilogram. Rampasan dilakukan dalam satu serbuan di sebuah bengkel membaiki kenderaan di Kampung Hilltop, Tawau. Rampasan bernilai lebih RM75,000 turut membawa kepada penahanan 4 suspek, termasuk seorang lelaki yang dipercayai pembekal utama dadah berkenaan. Menurut Ketua Polis Daerah Tawau, SCP Jasmine Husin, dadah dipercayai dibawa masuk dari luar Tawau untuk pasaran tempatan. Sindiket dikesan menggunakan bungkusan plastik makanan kering sebagai hela mengaburi pihak berkuasa. Kesemua suspek kini direman dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Daerah Tawau berpotensi besar sebagai pusat pembangunan sukan dan sosial negara. Justru penganjuran seminar dan ujian kecergasan peringkat negeri amat bertepatan bagi melahirkan atlet bola sepak dan pengadil bola sepak tempatan.
Bagi saya, seminar seperti ini dengan membawa jurulatih berpengalaman, pakar motivasi daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia sendiri mempunyai standard yang kita perakui demi kelestarian pembangunan sukan kita. Perlunya kita sentiasa terbuka. Beliau ditemui media selepas merasmikan seminar dan ujian kecergasan peringkat negeri Sabah yang disertai 36 peserta. Sementara itu, Ketua Unit Pengadil Persatuan Bola Sepak Malaysia Kasim Kadir Bacha memberitahu pihaknya giat mengetengahkan bakat baharu dalam pengadilan bola sepak. Alhamdulillah, kemajuan di Sabah sedang meningkat. Lebih ramai referee. Daripada dulu kita datang hanya 10-15 orang. Sekarang kita ada lebih kurang 36 referee. Malam penuh gemilang dan syarat warna-warni budaya etnik tempatan Sabah. Demikianlah suasana musim kedua Anugerah Lagu Sabah VFM 2025 yang berlangsung di KDCA malam tadi. Ikuti rangkuman kejayaan penganjuran ALS VFM bersama Magdalena Dipol. Kali ini boleh nampak ada perbezaan sikit daripada pertandingan musim lalu. Kali ini banyak kreativiti yang dibuat di dalam gubahan muzik tersebut. Menghimpunkan bakat-bakat terbaik dengan lagu-lagu asli tempatan etnik Sabah. Lagu Hanggadon Zou nyanyian Lyron Filik diumumkan juara keseluruhan, juga menjuarai kategori bahasa Kadazan sekaligus memenangi RM10,000. Keistimewaan lagu ini dan dia memang mengikut tren di mana kita sekarang ni kan kita punya cara menyanyi ada lebih challenging lagi di mana vocal range itu adalah satu faktor utama dalam mutu nyanyian yang baik. Boros Ginawa oleh Norzizi Safira menang kategori dusun. Simpa Tataan oleh Samson Tingkalur dan Afizal Fahmi menang kategori murut. Rozaini Rozali menjuarai kategori bajau dengan lagu Selekat Kitimitu dan turut meraih anugerah vokal terbaik, manakala Siti Pajahamin memenangi persembahan terbaik. Thank you so much kepada semua yang sudah hadir, masih memberi sokongan. Itu adalah salah satu untuk membuatkan saya bersemangat untuk pertandingan malam ini. Secara tidak langsung akan membawa efek, iaitu anak-anak muda atau anak bangsa kita akan lebih suka dengan atau mencintai bahasa ibunda masing-masing. Konsep tarian murut bukan senang, tapi saya sudah cuba yang terbaik dan inilah hasil dia. Untuk mendapat persembahan terbaik, semoga menjadi inspirasi untuk lebih kreatif selepas inilah. Anugerah penulis lirik terbaik dimenangi Mark Colette dan Jairah Markus menerusi Boros Ginawa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menyatakan sokongan kerajaan negeri terhadap Anugerah Lagu Sabah BFM sebagai platform mencungkil bakat baharu dan mengangkat seni serta budaya etnik Sabah ke peringkat lebih tinggi. Penonton pula memberikan reaksi positif. Bukan saja ni persembahan semua ni menghiburkan, tapi juga mendidik serta dia membangkitkan rasa bangga terhadap etnik budaya kita lah. Diteruskanlah seperti begini punya anugerah karena dia menunjukkan bahawanya kita sebagai berbagai etnik dapat membuat berbagai jenis seni dimasukkan dalam satu lagu itu. Kalau boleh kita buat satu macam sekarang ini dusun, Kadazan, murut, bajau kan. Jadi kalau boleh tahun-tahun akan datang boleh kita buat macam rungus, tabilung, boleh dikategorikan. Nantilah kalau macam ada program akan jadi akan nanti. Memang nampak meriah, memang terbaik program hari ini. Sebab program macam ni macam kita kumpul etnik-etnik di Sabah ni. Anugerah Lagu Sabah BFM 2025 bukan sekadar pentas pertandingan, tetapi cerminan kecintaan terhadap seni, budaya dan identiti kita sebagai anak negeri di bawah bayu. Magdalena Depol, RTM.
Anugerah Lagu Sabah VFM menjadi satu platform penting memperkasa budaya dan seni etnik Sabah selain berpotensi menjadi tarikan pelancongan negeri. Membantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Johnston Bangkuai, menyifatkan kepelbagaian kumpulan etnik dan seni muzik tempatan merupakan aset unik Sabah. Kepelbagaian kumpulan etnik di Sabah ini dan juga dari segi seninya dan semuanya itu sebagai salah satu cara kita untuk menarik pelancong. Kerana kita mempromosikan kebudayaan, adventure dan juga alam semula jadi yang ada di Sabah ini. Datuk Johnston turut mencadangkan agar program seperti ini disepadukan dalam aktiviti pelancongan bagi memberi pengalaman budaya yang autentik kepada pelancong. Paparan itu mengakhiri perkongsian dari Sabah petang ini. Kembali bersama Ifah dalam Berita Wilayah. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Baik, terima kasih Sabrina.